Selamat pagi dan selamat datang ke SK Malaysia. Ini adalah video untuk prinsip akauntan belanja wang tunai. Sebab ada student dia tanya saya satu soalan untuk belanja wang tunai. So cikgu decide untuk buat satu video untuk soalan ini. So sebelum tu sila subscribe saya punya channel dan juga klik follow untuk tengok video yang update. Okay, let's start now. Okey, ini adalah soalan yang diberi oleh student itu. Kamu nampak sini ada satu soalan cakap Puan Atia Hani menjalankan perniagaan madu Atia. Beliau dibantu oleh 2 orang pekerja yang dibayar gaji bulanan 1,200 seorang. So maksudnya gaji sini adalah 2,400. Okey, kita catat dulu sini. Okay, lepas tu dia cakap berikut adalah maklumat yang diperoleh oleh pada 1 Februari. So, this is baki. Okay, lepas tu kita tengok dia punya soalan. Okay, ini nanti kita buat. Okay, anda dikenaki menyediakan penyata belanja wang tunai bagi 3 bulan berakhir 30 April. Anda hendaklah menggunakan format penyata belanja wang tunai di lampiran A. Okay, so sekarang saya tak ada lampiran. Tapi saya tulis dulu. Belanja wang tunai. Ikut sini. Penyata belanja wang tunai bagi 3 bulan berakhir 30 April 2018. Okay, first tulis title dulu. Okay, lepas tu tulis bulan. Sini butiran. And then bulan dia berakhir di April. So last mesti April. April, March, lepas tu February. Okay, so sekarang first butiran mesti ingat baki ya. Baki awal. So sekarang ini adalah penyata belanja wang tunai. So dia tak payah buat inventory, tak payah record inventory ya. Kita cuma record untuk duit saja, cash. So kita punya baki awal, kita ada duit dalam tangan, tunai di tangan, tunai di bank. So total is 20800. Okay, ini kita punya tunai. Inventory jangan record sebab kita cuma record duit saja. Okay, lepas tu kita ada penerimaan. Dan juga kita ada pembayaran. Tapi saya tak tahu berapa penerimaan. I read the question first. Kita sini ada satu pembayaran gaji dan sini jualan. Okey, jumlah jualan Januari 25,000. Okey, jualan ada 2 jenis Satu jualan tunai, satu jualan kredit. So, jualan kredit means kita tak dapat duit punya. Jadi kita tak rekod jualan kredit, kita rekod jualan tunai yang kita dapat duit. Kita jual dan kita dapat tunai. So sini jumlah 25,000, dia akan meningkat 20% pada bulan berikutnya. Okay, so kita catat dulu sini ya, January, February, bukan January, February, March, tapi kita nak sampai April. So January is 25,000. Dijangka meningkat 20% pada bulan berikutnya. Okay, so sini 20%. Dan kamu kena kira lah. 25,000 punya 20% adalah berapa? So tekan kalkulator, 25,000 times 20 per 100. So sini kena tambah 5,000. Okay, 5,000. So 25,000 tambah 5,000.
25,000 tambah 5,000. 5,000 tu 20% of 25,000. So 30,000. Lepas tu dia cakap sini keywords ya. Keywords ya. Jumlah jualan dijangka meningkat 20% pada bulan berikutnya. Okay, dia akan tambah 20%. Maksudnya, contoh sini ya. January dia punya 20% is 25,000 times 20 per 100 kan. So 5,000 lah. So sini adalah 25,000 tambah 5,000, 30,000. Dan ini pun kamu kena kira dia punya 20%. Sebab dia akan meningkat 20% pada bulan berikutnya. So 30,000 darab 20 per 100. So tambah lagi 6,000 pada bulan berikutnya. So 30,000 plus 6,000. 36,000. Dan ini tambah lagi 20% pada April. So kamu kena kira 36,000 darab 20% lagi. So kita dapat 7,200. Dan April 36,000 tambah 7,200. So sini adalah 43,200. Okay, so faham? Ini adalah jumlah jualan. Jumlah jualan. Dan seterusnya, nisbah jualan tunai dan kredit adalah 3:1. Okay, kita ada jualan tunai. Okay, ini tunai. Ini kredit. Okay, jualan tunai, jualan kredit. Nisbah dia adalah 3:1. Maksudnya tunai 3 bahagian, kredit 1 bahagian. So jumlah 4 bahagian. Maksudnya tunai ni dia akan dapat 3/4, kredit dapat 1/4. Okay, 3:1. So 3/4, 1/4. Dan kita kira dulu 25,000 darab 3/4. Dan ini pula 25,000 darab 1/4. Okay, semua kita buatlah. Februari 30,000 darab 3/4. Ini pun 30,000 darab 1/4. Okay, March 36,000 times 3/4. Ini pun 36,000 times 1/4. Ini 43,200 times 3/4. Sini pula 43,200 times 1/4. Okay, kita kasih asingkan dulu. Lepas itu, next keyword. Dalam dengan tempoh kredit 1 bulan. Apa maksud tempoh kredit 1 bulan? Okay, maksud dia, contoh ini. January hutang 6,250. Dan customer kena bayar next month. So maksudnya customer kena bayar pada February. February punya kena bayar pada March. March punya bayar kena pada April. Okay, so sekarang kita sudah dapat penerimaan. Saya record sini dulu. Kita ada jualan tunai. Kita punya penerimaan, kita ada jualan tunai. And then kita pun akan dapat bayaran daripada customer from last month. Last month punya hutang, dia akan bayar kita pada this month. So, klien adalah account belum terima. Okay, kita tulis sini ya. Okay, untuk February punya tunai. Okay, kita tulis dulu tunai. Tunai is this one. So, February punya jualan tunai adalah 22,500. March 27,000. April 32,400. And then ABT pula. Okay, ABT means customer bayar hutang dia. Customer adalah yang secara kredit dan tunai punya tak ada ABT. Sebab dia terus bayar. So, kita tak ada ABT untuk jualan tunai. Cuma kredit saja.
So, customer bayar untuk next month. So, jadi April kita akan dapat duit daripada January punya hutang, which is 6250. Okay, mungkin saya lukis lah. January punya akan bayar. Okay, January akan bayar pada February. February akan bayar pada March. March akan bayar pada April. So, February dapat 6250. March kita akan dapat 7,500. And then April kita akan dapat 9,000. Okay, I hope you understand here. Kita ada tunai, jualan tunai. Kita akan dapat duit pada bulan yang itu. Contoh January, kita akan dapat ini January punya. Tapi sebab belanjawan tunai kita tak catat January, kita cuma catat February, March, April. So January punya ni kita tak catat. Dan sini pula kita cuma catat January punya sebab dia bayar pada February. February bayar pada March, March bayar pada April. Dan April punya bayar pada May. So kita tak catat untuk April. Kita cuma catat sampai March punya sebab ini bayar pada April. 1 bulan lah dia punya hutang. Okay. So next. Jumlah belian adalah 60%. Oh, saya sepatutnya tak padam dulu. Jumlah belian adalah 60% daripada jualan bulanan. Di mana 3/4 daripada belian adalah secara kredit. Okay, so sekarang kita cari untuk belian. Okay, belian January, February, March, April. So jumlah belian adalah 60% daripada jumlah jualan. So maksudnya untuk January 25,000 darab 60%. So 60/100. Dan February 30,000 darab 60%. March 36,000 darab 60/100. Dan April 432,000 darab 60/100. Okay, ini adalah jumlah belian. Dan seterusnya, di mana 3/4 daripada belian adalah kredit. Okay. So sekarang kita ada belian tunai, belian kredit. Belian means saya beli barang, saya kena bayar. I need to pay. So ini adalah pembayaran. Okay, lepas tu dia cakap January, dia cakap 3/4 adalah kredit. So sini 3/4, tunai 1/4. So kita kira 15,000 darab 1/4. Ini pun 15,000 darab 3/4. Sini 18,000 darab 1/4. 18,000 darab 3/4. 21600 darab 1/4. 21600 darab 3/4. Sini pula 25,920 darab 1/4. 25,920 darab 3/4. Okay, lepas tu next keyword. Tempoh kredit 2 bulan. 2 bulan maksudnya kalau dia hutang January, dia bayar pada March. 2 bulan tempoh dia. March, February punya bayar pada April. Then how about February punya? Sebab dia 2 bulan kan. And then saya tak tahu December punya. Dan saya anggap December tak ada. Sebab kecuali sini dia bagi, tapi dia tak bagi. And then dia langsung tak ada
langsung tak ada hints untuk December punya. Last year punya saya tak tahu. So, okay, saya anggap saya punya last year tak ada lah. Okay, last year December kosong. Kita assume sini. Sebab dia bayar 2 bulan. So, sini saya assume saya punya December adalah kosong. Okay, dan dia bayar 2 bulan. So, December punya bayar pada February. January punya bayar pada March. Lepas tu February bayar pada April. 2 bulan. Tak sama macam jualan. Jualan 1 bulan saja. So, maksudnya saya cuma catat ni 3. And then dekat tunai pula saya cuma catat February, March and April. So, 3 bulan sajalah. So, ini adalah bayaran saya. Okay, bayaran saya. Kita tengok sini. Sini kalau boleh kita kasih spacing lah. Okay, kita spacing dulu pembayaran. So, kita ada bayar untuk belian tunai. Okay, we pay for buying stuff. So, pada February, kita bayar untuk belian 4,500. March 5,400. And then April 6,480. Lepas tu, kita kena bayar untuk account belum bayar juga. So, kita bayar untuk ABB pada February kosong. Sebab February punya December yang kena bayar. Dan March pula, kita tengok January, 2 months ago. 11250. Dan April kita tengok February 13500. Okay, 2 bulan kita kena bayar. So ini kita delete dulu. I think I draw nicely for the pengata. Okay, saya lukis sudah table saya. Lepas tu kita tengok number 3. Perniagaan bercadang membuat pinjaman pada bulan Februari sebanyak 50,000 untuk pengubahsuaian premis dengan kadar faedah 4% setahun. Okay, so sekarang kita tengok. Pada Februari kita akan buat pinjaman. So maksudnya duit saya akan bertambah pada Februari. Tapi dia cakap untuk pengubahsuaian premis. Okay, so kalau saya ambil duit tu untuk renovation, maksudnya saya punya duit mungkin tak masuk jugalah. Saya masuk tapi terus saya bayarkan. So, saya kena bayar balik kepada bank sebab saya pinjam. Dan berapa bayaran yang saya kena buat? Okay, pinjaman. Pinjaman saya pinjam 50,000. And then dia punya faedah. Okay, sini ya. Faedah saya adalah 4%. Okay, 4% saya punya faedah. So ini pinjaman saya kena bayar 4% setahun. So saya darab 4%. So 50,000 darab 4%. 4/100. So setiap tahun saya punya faedah adalah 2,000. Kalau 1 tahun faedah 2,000, and then dia cakap bayaran balik 5 tahun. Kita kena bayar ini pinjaman dalam 5 tahun. How about 1 year? Okay, kita kira. Bayaran setahun berapa? So 50,000 kena bayar dalam 5 tahun. So bahagi 5. Setahun saya kena bayar 10,000. Dan setahun saya punya faedah adalah 2,000. Dan start bulan March saya kena bayar balik. Okay, I think kita punya February kena tambah jugalah. Sebab saya tak tahu bila saya bayar untuk renovation. So tak apa, February saya tulis dulu. February saya dapat 50,000. Dan start March saya kena bayar balik kepada bank.
So sekarang ini adalah setahun punya bayaran dan juga setahun punya faedah. Dan 1 bulan saya kena bayar berapa? Okay, kita count . Kita nak kira sebulan berapa. Okay, sebelum tu saya kira dulu. Jumlah bayaran setahun. Setahun saya kena bayar 10,000 dan juga tambah saya punya faedah. So, jumlah saya kena bayar 12,000. Kamu tahu kenapa ada faedah kan? Sebab saya pinjam bank, bank mesti charge saya mah. Takkan saya bayar balik 50,000 saja dan bank tak untung. So, saya kena bayar balik 50,000 tambah lagi faedah. So, jumlah bayaran setahun adalah 12,000. Dan jumlah bayaran untuk sebulan berapa? Kamu guna 12,000 bahagi 12. So, sebulan saya kena bayar balik 1,000 kepada bank. Okay, so sini saya tulis pada Februari saya akan dapat duit 50,000. So, ini daripada pinjaman. Okay, so saya tak tahu bila saya bayar. So, better saya catat saya dapat duit. Dan nanti baru saya boleh buat estimate bila saya nak bayar untuk renovation lah. Dan pembayaran saya kena bayar balik kepada bank. So ini bayaran pinjaman. Bayaran pinjaman setiap bulan saya kena bayar 1,000. Start March. Bermula bulan March. So March baru saya bayar 1,000. Dan April. So February saya dapat pinjaman 50,000 dan bermula March saya kena bayar 1,000. Okay. And then, okay, ini sepadan. Number 4. Kadar bayaran dan insurans berjumlah 700 dan 1,500 setiap bulan. Okay, kita bayarlah. Kadar bayaran dan insurans kita bayar. Kita letak dekat pembayaran. Okay, kadar bayaran setiap bulan 700. So 700, 700, 700. Dan insurans pula 1,500, 1,500. Just catat sajalah. Okay, I think tak cukup lah. Saya punya pembayaran. Okay, so saya tambah lagi. Pada bulan Mac, seorang pekerja dinaikkan gaji sebanyak 20%. Okay, tadi kita cakap gaji, right? Kita ada pekerja A dan pekerja B. Dua pekerja. Setiap bulan 1,200. Dan pada bulan Mac, seorang bertambah 20%. So, pada Mac, contohlah pekerja A sudah tambah. So, 1,200 kita darab 20%. So, dia akan bertambah 240. So, pada Mac, gaji dia adalah 1,200 tambah 240. Tapi pekerja B masih 1,200. Seorang sahaja dinaik pada 20%. Okay, so kita catat sini gaji. Kita bayar untuk gaji. So, letak dekat pembayaran. Februari gaji mereka adalah 2,400 ataupun 1,200 tambah 1,200. So, 2,004. Dekat Mac pula, seorang sudah 1,440 dan seorang 1,200. Dan pada April samalah 2,640. Okay, next. Sebuah mesin daftar tunai 1,200 dibeli pada bulan Februari secara kredit. So, keyword sini adalah secara kredit. Maksudnya saya beli tapi saya tak bayar penuh.
Dia cakap pendahuluan sebanyak 500 dibayar. Okay, maksudnya saya punya mesin adalah 1,200. Tapi Februari saya beli, saya cuma bayar deposit 500. Dan baki saya masih hutang berapa? Saya masih hutang 1,200 tolak 500. Saya hutang 700 dan baki akan dijelas dalam tempoh 2 bulan berikutnya. Okay, so maksudnya saya tak bayar pada Februari, saya akan bayar 2 bulan lepas ini. So Februari, March, April. So April saya akan bayar 700. Okay, so sini mesin daftar tunai. Februari saya cuma bayar 500 dan April saya bayar 700. Tapi some students say, boleh tak saya tulis macam ni? Bagi dijelas dalam tempoh 2 bulan. So saya kasih bahagi 700, March 350, April pun 350. I think technically tak ada masalah juga sebab answer dia akan sama juga pada final answer. Okay, sebab hampir samalah dia punya maksud. Sebab dia dijelaskan dalam tempoh 2 bulan. So mungkin March dengan April ataupun April bayar terus. Okay, so sekarang kita kena buat apa? Kita kena cari dulu jumlah penerimaan dan cari jumlah pembayaran. Okay, so cari jumlah penerimaan. Saya highlight dulu. Sebab some student they were confused, dia ingat kena tambah dengan baki. Tidak, kita cuma tambah yang penerimaan saja. Lepas tu jumlah pembayaran, cuma tambah yang pembayaran. So jumlah penerimaan adalah 22,500 tambah 6250 tambah 50,000. Okay, 78,500. 78,750. Ini pun sama, kita total up yang penerimaan. Sini pun total up untuk April punya. Yang pink color saja saya tambah. Dan jumlah pembayaran pun saya tambah yang biru saja. Totalkan yang biru. Okay, so saya totalkan semua pembayaran untuk Februari, March dan April. Lepas itu, saya kena cari lebihan ataupun kurangan. Macam mana cari lebihan kurangan? Kamu guna penerimaan, jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. Maksud dia, 78,750 tolak 9600. Okay, yang lain pun sama. Okay, jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran dapat lebihan ataupun kurangan. And then, next, kita nak cari baki akhir, which is HP. Dan macam mana? Okay, sini saya guna biru. Okay, baki akhir sama dengan baki awal tambah lebihan ataupun kurangan. Okay, so kamu akan nampak sini ada baki akhir untuk Februari 89950. Ini akan hantar pergi ke March. So March akan jadi 89950. Dan ini tambah lebihan atau kurangan untuk March. 89950 tambah 12010. So saya dapat 101,960. Ini pula hantar ke baki awal untuk April. So 101,960 untuk baki akhir, baki awal April. Dan nak cari baki akhir April, kita guna baki awal punya ni 101,960 tambah lebihan atau kurangan. So final answer 116840.
Okay, ini final answer dia. So, jika kamu ada nak join Cikgu punya full online tuition, sila klik link dekat bawah. Okay, see you and bye-bye.